Bila bercakap pasal Olimpik, benda yang terlintas kat otak kita mestilah benda-benda yang megah, benda-benda yang meriah, benda-benda kejayaan, benda-benda yang semangat, benda-benda perpaduan dan sebagainya. Boleh dikatakan semua benda-benda yang indah bila kita bercakap pasal Olimpik. Tetapi kita sedar ataupun tak sedar, menganjurkan sukan Olimpik boleh merugikan sesebuah negara itu, terutamanya pada dunia moden pada hari ini. Adakah generasi kita akan ataupun bakal menyaksikan kejatuhan ataupun kesudahan Olimpik itu? Sama aku, Alif daripada Majans TV. Hari ini kita akan bincangkan, kita akan bercerita tentang apakah nasib sukan Olimpik di dunia moden ini. Tapi bagi mereka yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe channel ni. Bagi mereka yang baru sampai, thank you so much sebab klik video ni. Let's dive into the video. Sukan tradisi Olimpik ini semakin sakit, semakin tenat dari tahun ke tahun. Ramai yang tidak sedar perkara ini, di mana bahawa penganjuran sukan Olimpik itu tidak lagi menguntungkan sesebuah negara, malah boleh merugikan dan boleh menjatuhkan sesebuah negara itu untuk jangka masa yang panjang. Kenapa aku bercakap tentang perkara ini adalah kerana kos penganjuran sukan Olimpik itu setiap tahun, saban tahun semakin meningkat. Bukan hanya sekadar pada bajet yang meningkat. Maksudnya setiap kali kita nak buat sukan Olimpik tu kita ada bajet, betul tak? Dan setiap tahun bajet dia makin lama makin besar. Untuk mengerorkan lagi keadaan, perbelanjaan sebenar adalah jauh lebih teruk daripada bajet yang dibentangkan. Sebagai contoh, Winter Olympic di Sochi 2014, bajet initialnya adalah cuma 10.3 bilion US dollar saja. Setelah sukan itu start dan akhirnya, total perbelanjaan yang mereka keluarkan untuk menjayakan Sochi Winter Olympic 2014 adalah 40 bilion lebih banyak daripada bajet asal. Mereka spend in total of 50.1 bilion untuk menjayakan Sochi Winter Olympic yang pada mulanya hanya dianggarkan menelan belanja 10 bilion saja. Begitu juga Olimpik yang terakhir yang kita saksikan, iaitu di Rio. Initial budget untuk Rio punya Olimpik yang lepas ini hanya 14 bilion saja, tetapi belanja yang mereka belanjakan sebenarnya adalah lebih daripada 20 bilion dolar. Ada seorang profesor pakar ekonomi, Andrew Zimbalist. Dia ada tulis buku dan research mengenai pasal Olimpik inilah. Dia menceritakan betapa bahawanya setiap negara yang host tu actually menanggung kerugian yang sangat tinggi, dan juga ini sangat-sangat tidak masuk akal untuk mengadakan sukan yang kononnya gah, kononnya majestik, tetapi akhirnya membinasakan sesebuah negara itu. Apabila kita ingin mengadakan sukan Olimpik, kita bukan saja menyediakan stadium untuk di mana acara-acara sukan itu dilangsungkan, malah kita kena buat media center, kita kena buat Olympic Village, kita kena buat macam-macam lagi, jalan, ceremonial punya tempat dan sebagainya, hanya untuk menjayakan sukan ini, dan kemudahan-kemudahan ini tidak dapat digunakan lagi. Pada suatu ketika dulu, memang ya betul, kalau engkau host Olimpik, engkau akan dapat keuntungan yang banyak, keuntungan yang berlipat kali ganda, kerana kita ada TV rights, kita ada sponsor dan sebagainya. Tapi itu dulu. Pada era 90-an, The Olympic Committee cuma mengambil percentage of royalty sebanyak 4% saja. Okay, so whatever revenue yang host tu buat, whatever revenue yang negara itu cipta dan sebagainya, mereka hanya cuma ambil 4% sahaja. Tetapi untuk last Olympic di Rio, mereka mengambil sejumlah 70% of royalty. More than half of the royalty mereka kutip daripada host, dan host hanya tinggal buat 30% of revenue. Bukan keuntungannya, revenue. Korang rasa ada tak agak-agaknya untung untuk Rio, untuk Brazil punya Olimpik yang lepas? Now, let's talk about the facilities. Macam contohnya stadium, contohnya tempat-tempat acara sukan ini dilangsungkan, dipertandingkan. Venue-venue ini perlukan maintenance. Okay? Dan average setiap bangunan ini, setiap stadium ini untuk di-maintain setahun adalah 30 juta US dollar. 30 juta US dollar hanya untuk maintain building itu, hanya untuk maintain facilities itu, untuk terus dalam keadaan yang optimum. Dan kebanyakan city yang menganjurkan Olimpik, setelah habis Olimpik, mereka tidak tahu pun nak buat apa dengan dia punya facilities itu. Penggunaan stadium itu, penggunaan facilities itu selepas musim Olimpik, selepas musim Commonwealth dan sebagainya adalah sangat-sangat minima, dan boleh dikatakan tidak mendapatkan keuntungan langsung daripada facilities ini. Bukan itu saja, apabila mereka ingin develop what is called macam village, Olympic Village ni dan sebagainya, sebagai contoh di Pyeongchang Winter Olympic, apabila mereka ingin mendirikan Olympic Village ni, mereka terpaksa tarah bukit, mereka terpaksa tarah hutan dan sebagainya, dan benda itu adalah sangat-sangat tidak elok untuk alam sekitar kerana merosakkan hutan, bukit dan sebagainya, hanya untuk sukan Olimpik yang tak lebih daripada 3 minggu itu, dan hasil selepasnya itu juga tidak nampak. Kenapa aku kata sukan Olimpik ini dah macam nampak kepada penghujungnya? Mungkin tidak akan ada Olimpik lagi selepas ini. Ini kerana mereka yang ingin host, mereka yang ingin menganjurkan sukan Olimpik itu semakin hari, semakin tahun,
semakin sikit, makin ramai yang tak nak host Olimpik. Sebagai buktinya, setiap kali ada bidding ataupun proses membida untuk menjadi host, makin sikit negara-negara dalam dunia ni yang ingin mengambil bahagian. Sebagai contoh, pada tahun 2004 untuk Olimpik yang tahun 2012 atau 2016 itu, ada 11 negara yang mengambil bahagian untuk menjadi host. Yang bid untuk jadi host pada 2004. Proses membida pada tahun 2018 untuk Olimpik yang 10 tahun yang akan datang, hanya ada 3 negara sahaja yang mengambil bahagian untuk membida bagi mendapat tempat sebagai host Olimpik pada 10 tahun yang akan datang daripada tahun 2018 itu. 3 saja negara. Untuk membida, untuk join bidding ini untuk jadi host pun sangat-sangat costly. Sebagai contoh, City of Chicago dekat US tu, untuk Olimpik 2016 masa Rio, dia pun ada bidding juga untuk menjadikan Chicago sebagai Olimpik 2016 punya game. Mereka menghabiskan 100 juta US dollar untuk proses bidding ini dan mereka kalah. Mereka lost to Brazil. Jadi sebelum mereka nak host Olimpik pun, mereka dah habis kehilangan 100 juta hanya untuk dalam proses bidding tu, untuk set up dia punya proposal, untuk buat dia punya plan, orang punya apa benda semua tu lah. It cost 100 million dan mereka lost, dan mereka tidak dapat pun anjurkan. Dan Boston pula untuk Olimpik 2024, mereka tarik diri daripada bidding. Ini kerana penduduk mereka, rakyat-rakyat orang kat Boston itu tidak bersetuju untuk Boston melakukan ataupun host the Olympic Game. Mereka protes besar-besaran. Mereka tak nak Olympic Game itu berada dekat diorang punya city, kerana mereka tahu benda itu boleh merugikan rakyat Boston. Instead of spend berjuta, berbilion-bilion untuk game ni, untuk Olympic Game ni, mereka rasa duit itu patut digunakan untuk rakyat mereka dulu. Memang teruk guys, memang tak ramai negara yang nak anjur Olimpik dah. Untuk Olimpik 2004, ada 11 negara yang bertanding, yang berlawan untuk jadi host dan dimenangi oleh Athens pada tahun 2004. Dan kemudian pada tahun 2020, tahun lepasnya Olimpik yang sepatut berada di Tokyo, hanya 6 negara sahaja yang bertanding untuk mendapatkan tempat sebagai host Olimpik 2020. Dan untuk Winter Olympic tahun 2022, hanya 2 negara sahaja yang bertanding untuk menjadi host kepada Winter Olympic tahun 2022. Jadi adakah ini petanda bahawa semakin lama semakin ramai orang tak nak host Olimpik? Mungkin adakah ini kesudahan Olimpik? Adakah selepasnya Olimpik dah takkan ada lagi dah? Menurut Andrew Zembalis, itu pakar ekonomi dan juga pakar kepada benda yang berkaitan dengan Olimpik ni, ekonomi Olimpik, dia mengatakan bahawa Presiden Olimpik, Presiden IOC ni telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahawa Olimpik ini akan terus ada dan mungkin tidak akan menjejaskan host ataupun negara yang menganjurkan Olimpik itu. Tetapi cadangan ini hanyalah kekal sebagai cadangan dan masih tidak diimplementkan untuk the next 10 years lagi. Dalam langkah-langkah itu memang banyaklah cerita tentang nak kurangkan cost bidding lah, macam mana nak memastikan bahawa Olimpik ini boleh disustain lah, macam mana kita hanya menggunakan venue-venue negara-negara yang memang sedia ada venue sahaja. Banyaklah benda-benda yang mereka suggestkan, tapi suggestion hanya suggestion kerana masih belum diterima lagi oleh semua negara. Sebab korang tahu tak, apabila mereka menganjurkan Olimpik ini, badan-badan ataupun tangan-tangan private ni memang banyak yang mendapat untung. Jadi adalah backdoor tu yang membuatkan mereka still nak anjurkan walaupun merugikan negara, tetapi menguntungkan private sector. Going to become more by doing that, by tweaking the model. What really happened is the model has been slightly reformed. Facilities, infrastructure, and They've got the infrastructure. They've got. as the climate changes, less cities that have hosted winter games in the past can reliably keep snow. IOC is expanding this idea. Winter games are planned out through 2022. The 2026 Olympics have several cities exploring bids, including two previous hosts, Salt Lake City. Jadi guys, kalau korang nak tahu, planning untuk Summer Olympic telah dirancang sehingga tahun 2028. Sehingga tahun 2028 memang dah siap, dah ada host dah standby dah, mereka tengah ready je. Lepas Olympic Tokyo tahun 2021, sepatutnya tahun 2020 akan dianjurkan Winter Olympic di Beijing pada tahun 2022. Dan pada tahun 2024, Paris akan menjadi host untuk Summer Olympic tahun 2024. Dan kemudian tahun 2026 tak ada lagi country untuk Winter Olympic, tetapi memang dah ada pencalonan. Dan pada tahun 2028 Olimpik akan balik ke LA. So LA ataupun Los Angeles kat US akan menjadi penganjur Summer Olympic pada tahun 2028. Jadi untuk Olimpik punya game ni sehingga tahun 2028 memang dah siap dah ready host dah. Persoalannya sekarang,
adakah selepas ini, selepas pandemik COVID-19 ini, banyak ekonomi negara jatuh dan sebagainya, adakah kita akan lihat sukan Olimpik ini yang satu dunia tengok, yang satu dunia tahu tentang sukan ini, adakah ianya akan terhenti di sini saja? Adakah ianya tak akan terhenti kerana kos semakin mahal dan banyak negara kerugian dalam menganjurkan sukan ini? Yang rugi negara, tetapi yang untung private sector. Jadi setiap negara itu, private sector itulah yang menjadi pembangkit ekonomi kepada sesebuah negara itu. Mungkin kita akan nampak banyak kerajaan yang involved dan sebagainya, tetapi banyak tangan halus ni yang memastikan sesebuah negara itu bergerak. Dan sebab itulah kita dapat lihat, walaupun menganjurkan sukan Olimpik itu merugikan, banyak benda yang kita akan terbiar dan sebagainya, ekonomi negara itu akan spend banyak dan sebagainya, tapi at the end of the day, ada je negara yang still akan menganjurkan sukan Olimpik itu, walaupun the Olympic Committee mengambil 70% revenue punya royalty. Crazy. Persoalannya sekarang, bilakah Malaysia, negara kita ni, akan mendapatkan emas pertama sukan Olimpik? Kita sama-sama doakan atlet kita yang akan ke Tokyo lagi sebulan kalau tak silap aku ni, agar dapat membawa pulang emas pertama kita. Harapan tinggi aku letakkan kepada atlet basikal kita, Azizul Hasni Awang, untuk membawa pulang emas pertama kita. It's about time. Kita dah lama dah untuk mendapatkan emas ni. Kita sama-sama doakan atlet kita. Thank you so much guys for watching. See you guys on my next video. Stay healthy, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.